Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada permintaan untuk kita bacakan surah Al-Fatihah buat almarhum Muhammad Rafi bin Rusli, Abdul Ghani bin Ali, Ahmad bin Mahdun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di kalangan para salihin dan diampuni dosa-dosa mereka dan dirahmati mereka insya-Allah. Al-hazina wa la quwwati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharatin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah. Kita menyambung pada tajuk yang baru apa yang dikatakan oleh pengarang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul haidhi yawmun wa laylatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu 15 yawman bilayaliha. Pasal pada menyatakan tentang bab haid. Masa haid yang paling sedikit ialah sehari dan semalam, yakni 24 jam, dan kebiasaannya adalah 6 ataupun 7 hari, dan paling banyak adalah 15 hari termasuk malamnya. Baik, jadi sekarang ini pengarang memasuki bab berkenaan bab haid, yang merupakan bab yang sangat penting. Bukan bermakna kita lelaki belajar bab haid ni tak boleh, atau kita lelaki ni belajar bab haid ni kira bukan orangnya. Subhanallah. Walhal lelaki pun sebenarnya patut untuk mempelajari bab haid agar mana dapat diajarkan kepada keluarganya. Di dalam kitab Fathul Mu'in ditiadakan bab haid. Tak ada bab haid. Ditanya kepada pengarang, kenapa engkau tak letak bab haid? Kerana dikatakan an-nisa'u la tas'al wa rijalu la tahid. Kerana perempuan yang keluar haid tak nak bertanya, dan lelaki yang tak keluar haid pula yang sibuk belajar. Subhanallah. Bab haid ni dia sebenarnya patut dipelajari, lelaki ataupun perempuan. Dia bukan masalah as simple as kita dengar sehari semalam, 15 hari dan sebagainya, tak. Pasal dia ada link haid dengan nifas, nifas dengan istihadah. Mungkin bab haid very straightforward, bab nifas mungkin straightforward, tapi bab istihadah ini yang ramai orang yang tak faham. Subhanallah. Jadi pengarang memulakan dengan bab haid. Haid ini kalau kita melihat dari sudut bahasa, ia maknanya mengalir. As-sailan ataupun sailanul ma', maknanya air yang mengalir. Itu dinamakan bab itu haid. Adapun haid dari sudut istilah, yang dalam istilah agama adalah darah yang keluar daripada kemaluan wanita, daripada rahim yang paling dalam masa yang tertentu, kerana menunjukkan kesihatan. Jadi apabila ta'rif ni kita faham bahawasanya kalau yang bukan selain daripada darah itu, ia bukan nama haid. Kalau dia keluar bukan kerana kesihatan, itu bukan nama haid, itu dinamakan sebagai istihadah. Lepas tu dia mengatakan darah yang keluar daripada wanita. Kalau lelaki pun bukan haid. Subhanallah. Baik.
Jadi dia mengatakan faslun aqallul haidhi yaumun wa lailatun, dan masa haid yang paling minimum adalah 24 jam. 24 jam ini adalah bukan daripada hadis Nabi SAW. Ini adalah researchnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i sampai pergi ke negeri Yaman. Beliau tiba-tiba di negeri Yaman itu berjumpa dengan seorang perempuan muda yang sedang membawa anak, sedang menggendong anak. Imam Syafi'i masih tengah buat research ni. Imam Syafi'i tanya, ini adakah anak kau? Dia bilang tak. Ini adalah cucu aku. Imam Syafi'i tanya, ni umur kau berapa? Umur aku 21 tahun. Bila aku umur 7 tahun, aku hamil, aku dapat anak. Jadi bila aku umur 14, anak aku besar, dia pula umur 7 tahun, dia pula kahwin. Jadi sekarang dia pun dah dapat anak. So sekarang aku dah jadi nenek. Subhanallah. Jadi Imam Syafi'i do research. Termasuk berkenaan dengan haid. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya masa haid itu yang paling minimum adalah 24 jam. Jadi kalau kurang daripada 24 jam, itu bukan namanya haid. Baik. Kemudian Imam Syafi'i pengarang mengatakan wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan yang kebiasaannya itu 6 ataupun 7 hari. 6 ataupun 7 hari masa haid itu keluar. Jadi dalam masa haid itu kita sedia maklum dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang ataupun yang diharamkan ketika dalam keadaan hadas besar ataupun dalam keadaan haid. Baik. Jadi bila kata 6 ataupun 7 hari ini, ia bukan maknanya mesti terus-menerus darah itu keluar, tidak. Dia tidak. Kalau darah haid ini juga memainkan peranan. Sebab nanti kita akan lalu bab tu. Jadi dia mengatakan kalau ia berbalik kepada tadi, kalau dia bersih ataupun dia kurang daripada 24 jam itu bukan nama haid. Kemudian dia mengatakan waqsaruhu 15 yauman bilayaliha, dan paling banyaknya itu ada 15 hari dengan malamnya. Subhanallah. Jadi 24 jam kali 15. Jadi apa yang difahamkan sini maknanya adalah kalau ia lebih daripada 15 hari, maka itu bukan namanya haid. Dan kalau ia lebih daripada 15 hari itu, bila kata dia mengatakan 15 hari itu, bermakna dia tak mensyaratkan berterusan haid itu. Contoh, letaklah 1 hari bulan Oktober. Tiba-tiba hari ketiga, 3 Oktober berhenti. Kemudian hari ke-7 Oktober keluar darah lagi. So kalau total up semua kurang daripada 15 hari, maknanya semua the whole period itu dia kira masih dalam keadaan haid. Kalau dia sambung lepas 15 hari. Saya contohkan 2, 3 haid. 7, 8 keluar darah lagi. Tiba-tiba keluar tu lepas after 15 days of that 2 hari bulan. Contoh. Maka tu bukan haid, tu istihadah. Dan kalau andai kata darah dia berterusan, contoh. Keluar darah, contohlah, mohon maaf, warnanya tu warna hitam. 2 sampai 6 hari bulan, contoh. Letaklah 1 sampai 6 hari bulan. Tiba-tiba daripada 7 sampai 18 hari bulan, warna dia tu agak lebih cerah. Lagi terang. Contohlah daripada hitam tu pergi kepada kemerahan atau kekuningan. Maka daripada 7 tu sampai 18 itu semua istihadah. Dia bukan kira from 15. Dia kira from bila warna dia bertukar. Lepas tu kita nak kena faham, istihadah tu perkara yang merumitkan, memeningkan. Tapi masalahnya ramai tak nak belajar. Tak apalah, aku masih haid lagi. Tak apalah, nanti bila dah kena baru tanya. Subhanallah, dah lambat. Jadi kepentingan nak belajar bab haid ni perkara yang sangat penting. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi bila dia kata 15 hari, bermakna ia 24 jam kali 15. Lebih, makna itu dah kira sebagai istihadah. Baik. Jadi kalau dia mengatakan dia adalah istihadah, bermakna itu darah penyakit, bermakna dia hukum macam orang biasa. Dia dah wajib semayang, dia dah wajib puasa dan sebagainya. Boleh puasa, kena puasa. Bukan boleh, kena puasa. Kena semayang. Itu dah bukan haid lagi. Cuma dia ada special case. Pasal orang yang istihadah ini, dia hukum sama dengan orang yang berterusan dalam keadaan hadas. Macam orang yang selalu dalam keadaan terkeluar air kencingnya dan sebagainya.
maka dia ada special case untuk dia. Pertama, dia hanya boleh start angkat wudu untuk sembahyang semua lepas masuk waktu. Belum masuk waktu tak boleh buat. Pasal dia nak minimize as much as dia boleh pengeluaran darah tersebut. Jadi dia buat apa? First kali nak kena istinja. Kemudian setelah istinja itu, dia memakai pakaian yang ketat untuk menutupkan seberapa banyak mungkin, seberapa boleh keluaran ada ataupun darah tersebut. Selepas itu, dia terus kena angkat wudu. Tak boleh tanggung. Ni semua kena berturut-turut. Angkat istinja, pakai pakaian ketat, tutup aurat, angkat wudu. Lepas angkat wudu, terus kena lakukan sembahyang. Dia tak boleh lingang-lingang. Tak boleh lepas angkat wudu, dia singgah sana, singgah sini. Orang telefon, jawab telefon semua. Maka bila dia berlaku demikian, maka kena start balik. Boleh sembahyang sunat pun boleh. Jadi, dia kena terus sembahyang. Pasal apa? The point here adalah untuk minimize as much as dia boleh pengeluaran darah tersebut. Jadi yang kau tu nak kena ambil tahu bila orang istihadah ni macam mana hukum dia. Adakah sama macam orang haid? Tidak. Subhanallah. Baik. Jadi kalau dia lambat, bermakna dia kena buat balik. Jadi bila dia mengatakan hanya boleh berwuduk setelah masuknya waktu, bermakna tiap waktu dia kena angkat wuduk, kena istinja, kena pakai pakaian ketat, agak wuduk sembahyang. Dia tak boleh pakai wuduk maghrib untuk wuduk isyak, tak boleh. Dia tak boleh pakai wuduk subuh untuk zuhur untuk asar, tak boleh. Pasal by time zuhur sampai asar dah berbanyak darah yang keluar. Pasal the point dia adalah untuk minimize as much as dia boleh. Subhanallah. Baik. Allah wa'alam bisawab. Jadi insyaAllah kita akan sambung menyambung lagi membicarakan bab bergelangan haid ini pada esok tengah hari insyaAllah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafar majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.